Assalamualaikum, salam hormat. Selamat malam. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Saya Wan Syarina. Anda sedang menonton siaran Bernama TV. Telah pun 2 minggu lebih kurang kita memberikan fokus kepada pembentukan kerajaan selepas PRU 15 dan masih lagi sebenarnya kita ingin bercakap tentang apa yang ditawarkan kepada rakyat selepas pilihan raya umum kali ini. Dan malam ini memberikan fokus secara khusus kepada representasi wanita dalam kerajaan dan pembangkang, bagaimana ia akan memanfaatkan rakyat dalam banyak perkara. Sebelum itu, kalau mungkin boleh kita berikan sedikit overview. Dilaporkan 32 calon wanita daripada 127 yang bertanding di kerusi parlimen berjaya mendapat mandat rakyat pada PRU 15. Daripada keseluruhan angka ini, untuk pecahan-pecahan blok parti seperti Pakatan Harapan yang dilaporkan ialah 16 dari calon Pakatan Harapan, 5 dari GPS, 7 Perikatan Nasional, 3 Barisan Nasional dan 1 daripada Warisan. Jadi secara kumulatifnya untuk blok kerajaan 25 ahli parlimen wanita dari PH dan juga parti-parti yang menyokong kerajaan dan 7 ahli parlimen wanita pembangkang. Jadi penganalisis dan pemerhati walau bagaimanapun meluahkan rasa sedikit kecewa dengan jumlah yang tidak mencapai 30% sama ada dari masa pencalonan dibuat sehinggalah kepada mereka yang diberikan mandat oleh rakyat. Jadi kita ingin bercakap tentang ini malam ini, soal kebersediaan dan willingness parti-parti politik untuk menampilkan calon-calon wanita, pemimpin-pemimpin wanita, juga soal kemampuan calon wanita sendiri untuk memenangi hati pengundi dan sebagai kontradiksi sedikit untuk ideologi ini, mengapa sebenarnya kita mahukan 30% penglibatan wanita, apa pentingnya sebenarnya. Kita ingin bercakap tentang ini bersama-sama 3 tetamu. 2 di studio sekarang ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Rozia Ismail, Ahli Parlimen Ampang, Adun Batu 3 dan juga Exco Negeri Selangor. Terima kasih Wabi kerana bersama-sama kami. Terima kasih, Alhamdulillah. Dalam kesibukan dan sebagainya, tapi sampai juga inilah wanita, kuasa wanita kan? Ya, insyaAllah. Terima kasih menjemput. Ya. Dr. Sharifah Syahirah Said Sheikh merupakan pengasis politik. Terima kasih kerana bersama-sama kami juga, Doktor. Terima kasih. Ya, dan kita ada di talian Zoom sekarang ini. Kita hubungi secara dalam talian Yang Berhormat Datuk Mumtaz Matnawi, Ahli Parlimen Tumpat di talian Zoom. Kalau sudah bersedia, kalau boleh kita ucapkan selamat datang. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana terima saya sekali secara atas talian. Alhamdulillah gembira bertemu dengan rakan-rakan lama. Sama-sama ahli parlimen saya ni di Tumpat. Okey, baik. Mula-mula sekali mungkin kita boleh bercakap terus tentang ini, tentang mengapa datangnya idea 30%, mengapa kita harus berpegang pada ideologi ini dan apa pentingnya kita memerlukan lebih ramai wanita di Dewan Rakyat secara khususnya. Mungkin kita mulakan dengan Dr. Sharifah ingin memberikan pandangan sebagai seorang yang di tengah-tengah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Bernama kerana sudi menjemput saya. Kalau kita bercakap tentang kenapa pentingnya, ini adalah tentang visibility atau kenampakan. Ya, kita panggil politik kehadiran. Okey, ada dua lah. Ini teori lah, bukan sekadar pendapat, iaitu politik kehadiran dan juga politik idea. Okey. Ya, dan selalunya masyarakat ataupun kalau dahulunya pandangan stereotip mengatakan bahawa tak kisahlah sesiapa pun yang mewakili wanita, tak apalah lelaki wakil rakyat, lelaki ramai di parlimen, isu wanita lah senang je difahami. Okey, tetapi telah banyak kajian yang menunjukkan bahawa sememangnya apa yang difikir perspektif lelaki adalah terlalu berbeza berbanding dengan sudut pandang wanita. Dan keperluan wanita dan keperluan lelaki adalah berbeza. Okey, oleh kerana itu, politik kehadiran di dalam parlimen, di dalam Dewan Undangan Negeri, di dalam Dewan Negara, di dalam mana-mana pembuat keputusan, ya, adalah amat penting dan sekurang-kurangnya 30%, kerana apabila 30%, kita dapat ada kajian yang menunjukkan bahawa ianya dapat melakukan perubahan-perubahan yang besar, ya. Setakat ini walaupun jumlah ahli parlimen wanita adalah 14.8%, tapi sekarang ni dah berkurangan sedikit kepada 13.5%. Ya, ini telah
walaupun berkurangan, tapi kita dapat nampak macam mana YB wanita kita sememangnya bersuara dengan lantang dan juga aktif. Maknanya mereka telah melakukan dari segi sudut representasi kehadiran yang 100% ataupun 200%, melebihi. Cuba bayangkan sekiranya kita mempunyai lebih ramai politik kehadiran dalam kalangan wanita, kerana terdapat kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik di Parlimen. Apabila bercakap tentang isu rakyat, isu kebajikan kanak-kanak, isu kebajikan lah secara amnya, iaitu kesejahteraan rakyat, kalau apalah guna negara kalau semua bangunan tinggi, segala-galanya canggih tapi rakyat menderita. Kesejahteraan rakyat ni apabila dilihat di sudut Hansard yang cakap pasal gangguan seksual, cakap tentang perkara-perkara yang merentai yang dipinggirkan oleh mungkin dari sudut pandang lelaki, terbukti bahawa wakil rakyat wanita amat aktif. Maknanya yang penting sekarang adalah politik kehadiran. Bukan sekadar tak apa, biarlah siapa-siapa pun yang mewakili wanita. Dan setakat ini walaupun kurang, iaitu 1% poin lebih kurang sekarang, tapi saya pasti suara YB wanita dari PH, daripada GPS, daripada BN dan juga PN dan warisan, sememangnya bila saya tengok dari data biodata mereka memang mempunyai pengalaman dan tak akan duduk diam dalam Parlimen. Okey, baik. YB, Roziah, mungkin boleh memberikan sedikit overview secara besar, secara luasnya berkenaan dengan ini. Sebenarnya saya pun berfikiran satu perkara yang sedikitlah rasa kenapalah patutnya kita lonjak daripada satu numbers kepada numbers yang lebih baik, kan. Tetapi bila kita lihat perkara ini, saya ingin kongsikan perkara ini kepada 3 perkara yang penting lah. Pertama, yang sebagaimana doktor sebut tadi, stereotip itu kan selalu jelasnya kadang-kadang perlu kadang-kadang dia memainkan peranan juga. Dia memainkan peranan, dia mengatakan bahawa betul ke orang perempuan boleh melaksanakan kerja ini dan sebagainya. Tetapi akhirnya kalaupun kita boleh buat kata politik kehadiran itu, kita nakkan numbers itu, kehadiran itu lebih banyak, kita advocate ataupun kita memberikan advokasi yang baik kepada itu, tapi ada mungkin halangan kedua pula yang timbul, iaitu halangan kita mungkin sampai masa pada saya untuk setiap parti politik, setiap setiap dalam parlimen kita mungkin perlu ada satu dasar, yang mana dasar itu boleh mencapaikan bilangan 3% itu lebih cepat. Kalau kita tengok negara-negara luar, contohnya mereka telah pun memastikan bahawa kecukupan kehadiran itu wujud. 3% itu is real numbers, is no more kita hanya bercakap, kan. Tetapi bagaimana di sudut dasarnya, kan, bagaimana kita nak memastikan numbers itu ada, kan, kehadiran itu ada. Tapi cabaran-cabaran ini sebenarnya mungkin boleh terhalang lagi kalau kita bercakap tentang mungkin aspek individu pula, kan. Kesediaan wanita itu sendiri juga satu perkara yang kita juga kena lihat, sebab politik ni sesuatu yang agak tidak semua selesa, kan. Tetapi pada macam kami dah terlibat, kita rasa ni penting kerana kita membawa suara wanita yang baik. Jadi pada saya perkara yang kita perlu bincang ialah memang kita tengok ada penurunan numbers, tetapi dokongan untuk ke arah merasakan, walaupun kita kata kehadiran itu penting, tetapi kenapa 3% itu sepatutnya sebagai satu lantai, satu floor, supaya baru dirasai, baru kita merasai bahawa kepentingan suara itu wujud, kan. Kalau dia tidak ada 3% itu, maknanya kita tak dapat nak rasa. Dia jadi masih lagi orang kata hanya
okeylah ikutlah. Ada tak ada sudah. Macam tu kan. Okey. Saya perlu lengkapkan dulu pusingan ini. Jadi saya ingin bertanya pada Datuk Mumtaz pandangan Datuk pula berkenaan dengan ini. Tambah-tambah Datuk, ahli parlimen di negeri yang saya kira kuat ciri-ciri tradisionalnya berkaitan dengan dominasi lelaki. Jadi Datuk Mumtaz kalau boleh berikan komen tentang keperluan, kepentingan kita ada wakil wanita yang cukup sama ada di blok kerajaan ataupun di blok pembangkang. Terima kasih kepada moderator kita. Alhamdulillah dapat berjumpa kita di alam maya ini. Alhamdulillah. Berhubung dengan satu persepsi lah yang mengatakan bahawa Kelantan ini suatu negeri yang mungkin agak tradisi, penerimaan kepada wanita mungkin jadi isu. Tapi sebenarnya saya rasa dari segi sejarah yang boleh kita sahkan bahawa Kelantan antara negeri yang terawal mempunyai raja perempuan dalam sejarah negeri Kelantan. Dewan Kembang yang mentadbir Kelantan, dan pada zaman pentadbiran tersebut sangat gemilang, sangat makmur, sehingga kerajaan Kelantan hari ini pun berdasarkan kepada kijang yang dipelihara oleh Dewan Kembang. Jadi berasal daripada sejarah ini, saya kira secara tradisinya di Kelantan tidak ada masalah tentang penerimaan wanita sebagai pemimpin. Cuma soal kesediaan kita untuk ke depan, keberanian kita untuk mengangkat wanita secara bersungguh-sungguh dan juga secara yakin, memerlukan bukan hanya kerjasama daripada pihak parti tapi daripada calon sendiri. Jadi dalam hal ini kita lihat, kalau ikut sejarah dari kepimpinan awal Malaysia itu pun, kalau dari segi PAS contohnya, telah mengangkat calon wanita yang pertama daripada Terengganu, daripada Dungun. Jadi kita nampak bahawa di sini negeri tradisi Melayu berani telah mengangkat wanita sebagai calon untuk parlimen. Dan di Kelantan pun setelah ada wujud, kita lihat pada tahun 1994 dah wujud Kementerian Wanita. Di Kelantan tahun 2004 kita telah pun menampilkan calon wanita untuk bertanding, dan alhamdulillah calon wanita yang kita angkat bertanding di Kelantan 2004 menang di peringkat DUN dan juga di parlimen pada peringkat awal pada Hajah Kalsum. Kemudian YB Zailah bertanding pula pada 2008, dan alhamdulillah jumlah-jumlah ini bukan hanya berlaku di Dewan Rakyat, tetapi di Kelantan dia dimulakan di Dewan Negara sebagai senator. Jadi jumlah yang bertanding sentiasa ada di Dewan Undangan Negeri, dan kita kira kalau dilihat kepada prestasi pencapaian wanita ini, hampir semua yang bertanding mendapat majoriti antara yang tertinggi di Kelantan. Jadi kita nampak bahawa tidak ada penurunan atau pengurangan, malah penerimaan yang sangat baik daripada sudut penerimaan rakyat, kepimpinan, prestasi kerja dan rekod yang ditunggang wanita. Jadi alhamdulillah kita tengok ini memberikan suatu keyakinan kepada parti, kepada kerajaan dan juga kepada wanita sendiri. Cuma sekarang ini kebanyakan wanita yang kita nak angkat sebagai calon pemimpin, kebanyakan mereka ini adalah wanita muda. Jadi bila wanita muda, mereka akan ada banyak keputusan yang mereka kena buat tu, kena fikir banyak pihak. Jadi kita tengok sekarang ni, kalau kita secara keseluruhan daripada calon wanita yang bertanding dalam PRU baru ni, 127 orang wanita yang bertanding daripada 945 seluruh Malaysia. Bukan mana kita tak refer pada mana negeri ataupun mana parti, secara keseluruhan. Jadi kita tengok kebanyakan mereka ini yang bertanding, mereka ni ada background keluarga. Keluarga mereka, ayah mereka pernah jadi pemimpin, ibu mereka pernah pemimpin, maka mereka akan terujung jadi pemimpin dan diterima oleh masyarakat bukan hanya kerana dia secara individu sebagai seorang wanita, tapi keluarga. Dan ada mungkin satu lagi dalam hal wanita nak ke depan ni, wanita boleh bekerja, wanita yakin sebagai guru, wanita yakin sebagai engineer, sebagai doktor, tapi wanita kurang yakin sebagai ahli politik kerana selalunya sejarah politik ini orang akan kaitkan dengan politik itu kotor. Jadi tidak ada wanita yang secara normal yang mahu terlibat dengan politik kalau digambarkan dalam keadaan yang begitu. Jadi kita kena bersihkan dulu imej ini supaya lebih banyak wanita sanggup ke depan dan lebih ramai keluarga dan lelaki sesuami yang sanggup mengorbankan isteri dia untuk menjadi pemimpin kalau dia merasakan bahawa itu adalah sumber untuk ketenangan, sumber untuk kebertanggungjawaban, cara untuk terlibat pada masyarakat. Jadi sini saya nampak isunya adalah keluarga. Yang kedua, ada wanita menganggap sebagai berjaya. Yang ketiga, ada wanita menganggap sebagai satu kehendak. Ada wanita yang memang eager nak jadi pemimpin. Tapi di sana juga ada wanita yang melihat ini sebagai satu keperluan. Jadi adakah hari ini kita nak bandingkan keperluan menjadi pemimpin itu sama naik dengan kerjaya ataupun ia satu kehendak sahaja. Jadi ini satu benda yang kita perlu jelaskan kepada masyarakat, sebab dari segi literasi wanita tinggi. Wanita ramai yang terlibat dalam pendidikan, mereka mampu, mereka ada kewibawaan dari sudut ilmu. Tetapi bagaimana kewibawaan itu dilengkapkan dengan kemahiran.
dengan bajet, dengan sistem sokongan keluarga yang diperlukan oleh wanita untuk ke depan. Sebab bila berjaya sebagai ahli politik ni, dia memang daripada 7 pagi kadang-kadang sampai 2 pagi, dan ini berlaku tanpa ada hari cuti. Hampir keseluruhan hari adalah untuk rakyat dan juga untuk politik dan kerja-kerja mereka ini secara berturut-turut. Jadi kita lihat ini perlu digambarkan dalam keadaan yang lebih positif, sehingga akan membenarkan kumpulan sokongan dan juga pasangan dan keluarga ini akan memberikan sokongan kepada wanita untuk bertanding. Jadi hari ini saya kira secara keseluruhannya kalau kita lihat PRU yang ke-14 difahamkan, kalau ikut pada data yang ada ni 72 wanita bertanding daripada 687, di mana 10.48 calon wanita ini telah pun menang, telah pun menjadi calon dalam PRU 14. Tetapi daripada 33 ini, 72 daripada 33 ini, kalau kita bandingkan dengan 72 yang bertanding, 33 menang. Maknanya 45% wanita yang bertanding sebagai calon menang pada PRU 14. PRU 15 kita lihat berlaku peningkatan calon wanita 127, iaitu mewakili 13.4%. Jadi kita nampak kat sini ada peningkatan antara PRU 14 dengan PRU 15, di mana lebih ramai wanita yang diberi kepercayaan. Cuma sebagaimana yang kita ada baru ni satu forum, ramai wanita ini tiba-tiba dikelompokkan untuk bertanding sesama mereka. Jadi ini satu isu juga sebenarnya, keyakinan daripada masyarakat bila wanita bertanding, regu untuk bersama dengan mereka adalah dia letakkan dengan regu wanita. Sedangkan dalam bila kita bertanding pilihan raya, kita bukan bertanding kekuatan tubuh badan, kita bukan bertanding fizikal, kita bertanding daripada sudut idea dan juga policy. Jadi bila kita nak ke parlimen sebagai legislatif, kita akan bercakap soal idea, sokongan dan juga dasar. Jadi ini tak kira bila bertanding, dia akan bertanggungjawab untuk lelaki-lelaki dan wanita, dan juga bukan hanya bertanggungjawab untuk lelaki-lelaki dan wanita. Wanita ini juga sebenarnya bila bertanding status quo sama dengan lelaki, cuma mungkin gaya kempen dan gaya keselamatan tu sedikit berbeza. Jadi kalau ini dapat dipahami, kita rasa sebenarnya cerita tentang sama ada dari tradisi atau tak tradisi itu tak timbul, sebab sekarang ini calon-calon yang ditampilkan itu saya kira agak sepadanlah daripada semua parti ada calon wanita, dan kita juga sangat mengharapkan supaya pertambahan antara wanita muda dan juga wanita yang dewasa dalam bertanding. Kalau isu tuntutan supaya jumlah peratusan wanita ini diperbanyakkan, dipertingkatkan dari segi calon dan sebagainya, adakah ia isu yang juga timbul dan dibahaskan, dibincangkan secara kritikal dalam PN ataupun secara khususnya dalam PAS, Datuk? Saya rasa ini antara isu yang selalu dibincangkan dalam wanita PN, dalam PN dan juga dalam PAS, sebab kita sekarang melihat kepada winnability. Kalau calon itu ada peluang besar untuk menang, tidak ada masalah. Dan kita lihat lagi, saya sangat gembira untuk melihat ramai wanita yang diletakkan di kursi-kursi panas. Dan alhamdulillah, sebagai contohnya Dr. Mastura menang di kursi kepala batas, satu keputusan yang sangat luar biasa. Saya kira keberanian bertanding di kursi yang bukan hanya fokus kepada pengundi Melayu, tetapi pengundi berbagai kaum, dan telah merupakan wanita muda yang diberi kepercayaan oleh parti. Jadi saya kira sekarang ini dokongan daripada pihak Perikatan Nasional ataupun PAS kepada calon wanita tinggi. Cuma kita lihat juga kesesuaian masyarakat lah. Baik, YB Roziah, kalau menyentuh tentang itu juga, kerana orang nak menyebut tentang kuota dan sebagainya, yang menyebut tentang kuota 30% dan sebagainya, tuntutan maksudnya sampai 30% penglibatan wanita, ialah kita wanita. Dan mungkin akan ada pandangan yang memikirkan bahawa mengapa tidak ia berdasarkan merit, ia berdasarkan sesuatu yang kita boleh lihat. Maksudnya biasanya calon mungkin daripada pimpinan bahagian parti-parti itu di setengah-setengah kawasan. Jadi kalau wanita itu sudah ketua bahagian, tidak ada masalah kalau beliau menjadi calon. Tapi bila parti-parti ini ingin menempatkan calon-calon yang bukan berjawatan prominent di bahagian itu yang mungkin menyebabkan wanita sentiasa diketepikan. Bagaimana dengan itu, Doktor? Sorry, YB. Sebenarnya ini satu soalan yang bagus, kan? Kita lihat cabaran
ataupun tuntutan untuk kita melepaskan ataupun meletakkan 30% itu pastinya bermula dalam parti kita sendiri dulu kan. Tapi bagi kami Parti Keadilan tidak ada isu itu, sebab kita memang merit, selain pada merit sebenarnya kita telah pun meletakkan dalam perlembagaan parti bahawa 30% itu perlu dilaksanakan ya. Jadi bagaimana kita mengimbangi, kalau dia bukan ketua cabang contohnya, tetapi kita melihat kita kata ini is something that we did 15 tahun lepas ya, supaya resepsi penerimaan kepada idea 30% ini telah wujud. Tetapi bila kita kata bagaimana kita nak lakukan perkara ini, itu perlunya satu political will ataupun satu tuntutan dalam polisi kita untuk melihat kita kena memberikan equity ataupun satu keadaan di mana mempersiapkan tempat yang lebih baik. Contoh, saya selalu bawa contoh macam ni. Kalau kita tak ada, kata kalau kita nak bercakap tentang merit tetapi platform kita berbeza, itu tidak adil sebenarnya ya. Jadi keadilan itu, kesesamaan itu kena datang dengan meletakkan peluang itu terlebih dahulu ya. Lepas itu dan di samping yang sama kita juga groom. Tetapi kita tidak juga mengatakan bahawa kita mengedepankan merit ya. Merit itu penting sebab bagi kita duduk dalam politik ini, pastinya akhirnya kita mahu melihat wanita kita perform ya. Kepimpinan wanita ini boleh membawa agenda yang lebih besar. Jadi persoalannya sama ada kita mampu untuk melahirkan pemimpin yang cukup bilangnya dan juga di sudut kualiti kepimpinannya juga itu ada. That's why saya rasa yang paling mencabar semualah pihak. Kadang-kadang kita kata why not kita letak wanita di kursi-kursi yang selamat contoh. Selamat untuk siapa? Selamat untuk wanita kan. Okay. Tapi pada saya dalam politik tidak ada yang selamat kecuali kita berusaha untuk memenangi sesuatu kursi itu. Kita nak menang tapi kita nak menang mudah. Ya. Dan saya kata tadi stereotip nampak macam kita lemah, jadi kita bagilah kursi yang winnable ataupun yang selamat. Tetapi pada saya bukan itu bicaranya ya. Bicaranya adalah untuk kita walau macam tadi kita ada berapa persen wanita yang kita letak untuk bertanding, tapi akhirnya kita menang hanya 30%. Jadi faktor tu bagaimana kita nak mengimbangi 45% bertanding tetapi yang menang 30% contohnya kan. Jadi yang itu saya rasa perlu kita lihat, sebab mungkin equity itu ataupun kita meletakkan sedikit orang kata platform kepada wanita supaya mereka lebih selesa untuk mencapai kepada tahap yang sama. Contoh, kalau kita nak capai buah, saya ni lebih tinggi daripada doktor. Sampai bila pun saya lonjak lebih tinggi kan. Tapi doktor yang diberi peluang, pastinya doktor perlu ada sedikit orang kata alas lah untuk doktor sama tinggi dengan saya bila melompat. Dan bila kita melompat, sama-sama akan berusaha siapa yang mencapai buah tu terlebih dahulu. Jadi di situ sebenarnya saya rasa perkara yang kita mungkin semua pihak lah ya kena melihat perkara ini. Bukan merit itu satu benda yang memang patut kita fikirkan. Tetapi pada kita takungan-takungan mereka yang ingin terlibat ini perlu kita garap cepat dan kita memberi kefahaman kepada mereka, dan masa yang sama macam kita tadi, kalau kita dalam politik, ruang yang diberikan oleh lelaki juga kepada kita. Itu penting. Doktor nak sebut tentang itu. Kerana saya tertanya-tanya, di mana permulaannya kalau kita nak mencapai perkara ini, di mana kita harus bermula? Kerana kita akan bercakap tentang sistem yang dan struktur yang sangat lama dan usang dan purba dan tinggi, panjang susur galurnya, yang dia bermula dari sekecil-kecil di cawangan contohnya, kepada cabang, kepada bahagian, kepada peringkat tertinggi, kepada kerajaan. Jadi kita nak bermula di mana? Datuk Mumtaz tadi ada menyebut kebanyakan calon wanita juga datang dari keluarga yang membawa legasi politik. Jadi maknanya ia tidak timbul sebegitu sahaja kepada wanita. Saya sebenarnya sedikit allergic lah apabila cakap je isu wanita, orang sebut merit. Okey. Sebenarnya merit tu piawaian siapa? Adakah piawaian daripada perspektif yang dah lama dalam politik, yang dah lama memegang kepimpinan politik? Jadi adakah merit itu kita lihat dari sudut sifat maskulin atau lelaki sahaja, ataupun
merit Seniority itu seniority dan juga yang dah yang memang dah selalu jadi ikon, suara mesti besar, pakai mesti warna hitam kelabu, tak boleh pink, ya. Adakah kita lihat merit itu hanya dari segi piawaian yang hanya bersifat kelakian? Dan apabila ada sifat kewanitaan itu dianggap tak cukup merit. Ya, sedangkan wanita telah membuktikan, ya, kalau kita tengok tadi saya dengan YB Rodiah, ya, bercakap tentang unpaid care work yang sanggup buat hanya dibayar dengan kasih sayang dan dijaga, dibelai dengan baik anak-anak generasi akan datang. Bila ibu bapa tua yang sakit sanggup berkorban untuk jaga ibu bapa, adalah kebanyakannya adalah wanita. Kenapa itu tidak dipertikaikan pula? Ya, tapi apabila kita bercakap tentang kepimpinan, tertiba je mana merit? Kenapa yang itu tadi tak guna merit? Sedangkan bila dalam universiti, ya, bila dalam pencapaian dalam profesional, ya, kita boleh lihat macam mana kita ada Dr. Amalina di yang pelajar cemerlang dan sekarang menjadi spesialis dan sebagainya, ya. Kenapa pula bila dalam kepimpinan kita perlu, ya, piawaian itu mesti lebih kepada kelakian. Dan apabila saya menjadi moderator forum yang pasca kepimpinan wanita, salah satu yang disebut-sebut adalah kekuatan mental. Sebab mereka mengatakan bahawa calon-calon wanita, ada yang YB, ada yang YB tertunda, ya. Ya, mereka mengatakan serangan yang mereka dapat adalah kadang-kadang itu bersifat begitu diskriminasi, hanya tertumpu, hanya dibuat hanya kerana mereka wanita, ya. Dan ini satu yang amat keterbelakanglah untuk masyarakat kita yang sepatutnya demokrasi yang matang, ya, yang sepatutnya lebih menghormati kekuatan, melihat calon-calon wanita, calon-calon semuanya pemimpin-pemimpin dari segi buat kerja, bukan dari segi attack personal. Ya, calon-calon wanita yang datang hari itu, mereka mengatakan attack personal tu risiko tu tinggi, ya, dan mereka merasakan itu adalah satu yang tak sepatutnya lah, ya. Dan kalau tengok, saya rasa YB Mumtaz dan juga YB Rodiah bersetuju bahawa yang menggerak parti itu siapa? Wanita. Kan? Yang menggerak parti, yang hadir kepada banyak-banyak program dan sebagainya adalah wanita. Ini menunjukkan bahawa ianya lebih kepada pembudayaan. Saya panggil itu patriarki, ataupun hegemony masculinity yang masih mentuankan kepimpinan lelaki. Dan ini kita perlu ubah, kerana separuh populasi negara adalah wanita dan separuh populasi negara adalah lelaki. Dia umpamanya kita punya dua sayap. Kalau satu sayap kecil, satu sayap tu besar, dia tak boleh. Tak boleh terbang. Okey, sebab itulah macam kita masih duk ping kan, negara maju 2020 postpone. Okey. Negara maju, okey. Saya harap tak postpone lah selepas ini 2030 nanti. Okey. Okey. Menarik doktor sebutkan perkara itu kerana bila doktor mengatakan apa kriteria merit itu, siapa yang menetapkan merit itu. Adakah kita semua bersetuju dengan kriteria yang diletakkan sebagai ciri-ciri merit itu? Tapi ia berbalik kepada sistem keseluruhannya dalam struktur politik itu yang dilihat cenderung kepada sistem patriarki ini. Dan pembudayaan itu nak ubah terlalu jauh, saya kira. Jadi selaju mana kita boleh bergerak, malah kita sendiri, doktor menyebut tadi bahawa siapa yang menggerakkan parti, siapa yang meramaikan majlis-majlis ataupun contohnya ceramah dan sebagainya, wanita. Jadi adakah kerana wanita diletakkan di tempat itu, peramai,
kepada majlis, penggerak kepada parti, tapi bukan pemimpin. Kerana ada juga, saya ingin petik, ada juga kenyataan bahawa dalam memperjuangkan pembaitan wanita, ada juga yang sebut wanita inilah 60% perayu undi. Adakah wanita sekadar di tempat perayu undi sahaja dan kita berbangga dengan itu? Mengapa tidak disebut tentang wanita yang menjadi pemimpin yang kita tidak boleh kalau mereka tidak ada? Jadi itu mungkin lebih kuat poinnya di situ, tapi ia tidak berlaku secara dominan dalam situasi politik kita. Dia budaya mentuankan kepimpinan lelaki ataupun melebihkan lelaki sebagai pemimpin. Ini adalah budaya yang dah lama, yang telah ditanam dalam pemikiran kita. Okey, sebab itulah apabila kita bercakap tentang kepimpinan wanita, ianya sesuatu macam kepimpinan wanita untuk wanita. Tak. Sebenarnya pemimpin wanita adalah pemimpin rakyat. Bukanlah diletakkan dalam satu golongan, cukuplah isu wanita sahaja. Tapi sebenarnya semua isu. Dari segi ini memang kita perlukan anjakan paradigma, dan saya nampak ianya amat dah ketara sekarang. Kita nampak macam mana pemimpin-pemimpin wanita, tak kisahlah kerajaan ataupun pembangkang, kedua-dua pihak bersetuju bahawa kita perlu ramai pemimpin wanita, bukan sekadar-kadar untuk wanita semata-mata, tetapi untuk rakyat Malaysia. Dan bagi saya percaya kalau kita mempunyai politik kehadiran yang lebih wanita yang merefleksi populasi negara, insya-Allah kita dapat mencapai negara maju dengan lebih mudah dan cepat. Dan saya tak nampak disebabkan oleh kelemahan, tetapi disebabkan oleh pembudayaan, dan ianya sudah daripada zaman dah lama yang kita dah pegang. Dan sekarang kita nampak semua parti-parti politik, saya NCWO, National Council of Women's Organisation, kami telah mengadakan pada 5 Oktober sebelum pilihan raya satu forum, iaitu dekat forum tu ada Anthony Loh, Datuk Seri Taqiyuddin, dan beberapa pemimpin utama di dalam parti-parti politik. Mereka sendiri mengatakan bahawa memang amat penting untuk mempunyai lebih ramai wanita sebagai pemimpin. Bukan sekadar sebab kena ada wanita, tapi untuk kepentingan negara. Okey. Baik, saya nak bertanya kepada Datuk Mumtaz, selepas ini apabila kita kembali semula menerusi ruang bicara selepas kita berehat seketika berkenaan dengan cabaran yang disebut tadi, bagaimana doktor menyebut bahawa diskriminasi itu datang atas faktor-faktor ataupun yang melibatkan aspek-aspek gender, bukannya dari segi kapasiti dan sebagainya. Tapi Datuk, teruskan bersama-sama kami, kita akan kembali semula selepas ini. Terima kasih juga untuk anda yang sedia menonton. Kita akan kembali selepas kita berehat bercakap malam ini tentang representasi wanita dalam kerajaan dan pembangkang menerusi ruang bicara. Jumpa sebentar lagi. Kembali semula menerusi ruang bicara malam ini bercakap tentang representasi wanita dalam kerajaan dan pembangkang. Bersama saya di studio ialah Yang Berhormat Rozia Ismail, Ahli Parlimen Ampang, dan Adun Batu Tiga, juga Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh, penganalisis politik, dan di Zoom sekarang ini Yang Berhormat Datuk Mumtaz Matnawi, Ahli Parlimen Tumpat. Seperti yang kita sebut sebentar tadi, kalau boleh saya terus dengan Datuk Mumtaz bercakap tentang diskriminasi yang berlaku kepada ahli politik dan juga pemimpin wanita. Mungkin di peringkat sebelum mereka menjadi calon, kepada bila mereka berkempen sebagai calon, kemudiannya mereka menjadi ahli Dewan Rakyat dan nak dilantik ke kerajaan contohnya. Saya nak menyebut sedikit tajuk-tajuk ataupun headline berita semasa proses kempen PRU15 terutamanya. Kalau yang tajuknya tu calon muda, calon profesional, calon teknokrat, itu semua merujuk kepada calon-calon lelaki. Calon-calon wanita, berita-beritanya ialah berkenaan dengan cantik bukan sekadar rupa, jelitawan politik. Jadi apa yang dinilai ialah luaran kita ataupun apa yang orang dapat lihat di depan kita ini, bukan apa yang ada di dalam kita. Dan mungkin Datuk boleh komen tentang ini, diskriminasi terhadap politician wanita? Saya kira saya nak mulakan ini dengan sedikit pendedahan dan juga mungkin sudut pandang yang berbeza daripada apa yang selalu masyarakat nampak.
politik ini dalam bahasa Arab dia bermaksud iqamatuddin wa sihatud dunia, itu menegakkan agama dan menguruskan dunia. Maknanya politik ini bermaksud pengurusan. Dalam mengurus ini sebenarnya antara lelaki dengan wanita, kebiasaannya lelaki dasar dia bagus, tapi nak mengurus benda yang minute detail biasanya perempuan lagi ke depan. Jadi dalam hal sebenarnya kita memang boleh bergabung lelaki dan wanita. Dan bila menjadi pemimpin ni, dia bukan hanya menjadi pemimpin kepada wanita, tapi kalau dari pemimpin ni kita akan ikut isu yang berlaku. Satu. Yang kedua, bagaimana portfolio yang diberikan kepada kita. Jadi bila jadi wakil rakyat ni, kita bukan menguruskan isu wanita per se ataupun isu yang sedikit, tetapi isu yang banyak. Dan sebagaimana kalau dalam keluarga, bila ada satu masalah yang berlaku, kita ada 2 orang anak, satu lelaki, satu perempuan. Mana-mana parents yang normal, dia akan rujuk kepada kedua-dua anak, dengar pandangan anak ini, lelaki atau perempuan, tanpa melihat kepada jantina. Sebab ini perlu ditanya kerana mereka perlu keduanya memberi pandangan. Sekarang ini, kita menjadi wakil rakyat, bukan wakil wanita. Jadi kenapa pula isu yang dibawa itu adalah isu yang seolah-olah menggambarkan kita nak mewakili wanita sahaja. Sebagai tadi sebut tadi, jumlah wanita dalam negara 15.8 juta daripada 35.6 juta. Jadi sebagai orang pengundi, kita bukan hanya berhak sebagai pengundi, tapi sebagai rakyat kita berhak untuk bersuara. Jadi dalam isu ini kita harus menunjukkan kepada masyarakat yang kita nak selesaikan, yang kita nak berikan dan tawarkan ialah solution, penyelesaian kepada isu yang berlaku dan membawa bagaimana politik dan memberi khidmat ini boleh mengurus dan menyelesaikan masalah dalam negara dan juga luar negara, jangka pendek dan juga jangka sederhana serta jangka panjang. Jadi kalau dikaitkan tiba-tiba dengan rupa kita, dikaitkan dengan badan kita, dikaitkan dengan benda-benda yang tidak bersifat keperluan kepada kepimpinan itu sendiri, ini bukan benda yang, ini bukan jadi model. Jadi calon wanita bukan jadi model wanita. Jadi sepatutnya kita terus boleh menghalang ataupun boleh memberitahu kepada pemerintah dan sebagainya bahawa jangan fokus seolah-olah wanita ini nak jadi model bila jadi wakil rakyat. Sebab itu dalam hal ini kena fahamkan kepada masyarakat dari segi pendidikan dan kebudayaan. Rasulullah SAW ni dalam kepimpinan baginda kita nampak ditonjolkan watak isteri-isteri Nabi, ditonjolkan watak anak Nabi, bukan hanya sebagai seorang anak tapi juga sebagai periwayat hadis. Jadi kita nampak kat sini Rasulullah angkat wanita. Dalam Quran pun banyak kisah-kisah Nabi dengan isteri, kisah Nabi dengan sahabat yang digambarkan dalam Quran dan juga dalam sunnah. Jadi kita nampak secara tak terancang pun sebenarnya fitrah memerlukan kepimpinan wanita, penglibatan wanita, libat sama wanita. Jadi libat sama wanita itu benda yang sangat perlu. Dia bukan hanya dia merupakan part of the society, tapi dia perlu dilibat sama sebab pandangan dia sama ada pro atau kontra diperlukan untuk dapat satu keputusan yang baik. Jadi kalau merujuk kepada pakaian, ini bukan perkara asas dalam kepimpinan. Jadi syarat kepimpinan dia mesti al-hilm wal aqd, maknanya dia mesti ada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi dalam kita tengok dalam Quran disebut bagaimana kepimpinan Balqis, dia merujuk kepada menteri kabinet sebelum buat keputusan. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, aku tidak akan buat apa-apa keputusan melainkan aku merujuk kepada kamu dulu. Maknanya dia ada collective responsibility. Bila nak buat keputusan, lelaki ataupun wanita, mereka mesti merujuk balik kepada parti, kepada jemaah, kepada kabinet. Jadi kita nampak kat sini, kalau masyarakat gagal untuk menilai yang itu, mereka akan lihat bagaimana penonjolan yang dibawa, melihat kepada rupa dia, kepada hidung dia, kepada kulit. Jadi ini tak sihat lah. Jadi kali ini kita kena betulkan. Dan insyaAllah saya sekarang ni bila ramai wanita yang boleh membuat satu best practices, rekod-rekod yang baik, kebiasaannya mungkin kali pertama orang akan lihat kepada isu tadi, tapi bila seterusnya mereka akan dilihat kepada kepimpinan itu sendiri. Jadi kalau boleh budaya untuk macam kelas lah, kalau kita dalam kelas ada ketua darjah wanita ataupun ketua kelas wanita ataupun lelaki, dia bukan digambarkan untuk mewakili sebahagian daripada tersebut, tapi dia perlu lapor kehadiran, perlu lapor masalah yang berlaku dalam kelas, bukan keseluruhan kelas. Jadi kat sini orang tak tengok pula kepada wajah tadi. Jadi inilah yang kita kena perbetulkan. Dan sebagai pemimpin wanita pun kita jangan highlight sangatlah dari sudut penampilan sampai orang lupa kita punya kepimpinan dan juga idea bila melihat kepada penampilan yang mungkin agak luar biasa. Jadi ini pun kena ada kedua-dua pihak mesti menunjukkan kesediaan untuk perubahan. Dan kita lihat macam contohnya di luar negara ramai pemimpin wanita yang tahap tinggi, kita nampak mereka berpakaian dengan sangat sederhana dan kita nampak yang dibawa ialah idea-idea dan agenda-agenda besar, bukan dibawa tentang penampilan dan juga baju-baju serta make-up yang mungkin menonjol untuk memberikan keyakinan dan tambah nilai sebagai pemimpin. Jadi ini penting pada kita
sebagaimana dalam kelas, kalau kita diuji berdasarkan pada markah, bukan kepada rupa. Jadi kenapa pula dalam kepimpinan tiba-tiba rupa jadi isu? Ini pun kita kena bawa ke atas supaya orang nampak, dan ini kita kena promote ke dalam TV, dalam media sosial, supaya orang nampak wanita jangan dia buat manifestasi dia tu secara eksploitasi. Jadi eksploitasi ni bukan berlaku di dalam filem atau dalam artis, tapi juga dalam politik kadang-kadang. Jadi ini kita perlu mungkin satu undang-undang atau satu peraturan perlu diperkenalkan. Jangan highlight wanita sebagai pemimpin dan bersudut yang tadi. Sebab ini pun perlu satu guideline lah kepada pihak pengamal media dan juga pihak yang melaporkan. Baik, YB nak memberikan komen tentang isu yang sama, diskriminasi dan peletakan. Kalau boleh saya sentuh antara yang disebut ialah glass ceiling stereotypes dalam pembahagian portfolio, contohnya kepada wanita, tugasan kepada wanita dalam parti, apa yang mereka boleh ataupun lebih baik dilakukan oleh wanita, tapi tugasan-tugasan itu tidak menggambarkan apa yang kita wakili, kita bawa, tapi lebih kembali lagi kepada fizikal dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, antara diskriminasi dan sensitiviti kita sebagai wanita, kerana kalau dalam parlimen contohnya, kalau speaker Dewan bercakap kepada MP wanita agak kasar, kita rasa offended. Tapi kalau ayat yang sama digunakan kepada MP lelaki, kita rasa okey. Jadi adakah kita juga sebenarnya lebih sensitif, ataupun kita memang berdepan dengan diskriminasi yang tidak sewajarnya? Saya rasa dalam perspektif diskriminasi, eksploitasi dan sebagainya ni, itulah kadang-kadang kita kena tengok sudut-sudut pandang yang kadang-kadang berbeza antara satu sama lain. Orang ni pandang benda ni sensitif, orang ni pandang benda ni okey je kan. Tapi isu pokoknya apakah perkara-perkara yang diketengahkan itu ataupun dibangkitkan itu, apakah benda tu ada unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi dan sebagainya. Itu lebih perlu masing-masing aware ataupun maklum tentang perkara itu. Yang kalau kita cakap tentang kadang-kadang kelembutan wanita itu juga dieksploitasikan kan, supaya dan akhirnya mereka tidak dapat menyampaikan suara yang lebih baik dan sebagainya kan. Tetapi apa yang saya nak sebut kat sini sebenarnya, kita perlu kita kena lihat isu wanita sekarang ini bukan dia mewakili suara untuk wanita 30% ke whatever numbers yang kita ada itu. Kita kena lihat mereka ini sebagai salah seorang pemimpin yang boleh dah mewakili semua kan, dan ia wajar. Kalau saya lah lelaki, saya selalu cakap dengan anak lelaki saya, bila kita bangga tengok pimpinan wanita tu, kenapa? Sebab dia mewakili ibu kita, anak adik kita, kakak kita, isteri kita. Ya, dia bila bercakap itu dia mewakili banyak pihak sebenarnya, saya cakap. Jadi kalau pandangan, sudut pandang itu yang masing-masing ada, dan wanita pula sekarang ni jangan pula mengambil peranan-peranan hanya berkaitan dengan peranan wanita. Ya, peranan yang boleh dimain apalah sekiranya kalau diberikan ataupun diletakkan di satu portfolio yang penting, beliau juga mesti menggarap isu-isu ke semua, ke semuanya. Jadi tapi jangan tinggal isu wanita, itu penting kan, sebab mereka lebih memahami, mereka lebih yakin tentang perkara-perkara itu. Jadi diskriminasi, eksploitasi ini memang kewujudan tu ada, tetapi bagaimana budaya tu yang nak kita pecahkan, nak kita ungkaikan, itu persoalan yang perlu sama-sama berperanan untuk mengatasi masalah ini. Tapi saya rasa yang penting bicara tentang kepimpinan wanita ini ataupun wanita di dalam kepimpinan ini, mereka representasi itu mewakili bukan sahaja suara tetapi kerja. Dan saya sokong dengan Datuk Muntaz tadi bahawa kerajinan pengurusan, kebolehan dan sebagainya itu sebenarnya refleks kepada kepimpinan yang sebenarnya bukan kita tuntut wanita aja, lelaki pun kena buat. Kan? Tetapi lebih sebab kelebihan wanita itu dalam konteks tasking, kita mungkin ada kelebihan sedikit di situ kan, tetapi selalunya itu tidak dinampakkan sebagai satu kelebihan. Jadi saya rasa kalau bercakap tentang diskriminasi ni, kita kena lebih bicara dan lebih memahami
konteks mana ya yang ia selalu dipergunakan, ya, isu itu dipergunakan. Kadang-kadang kita juga kadang it stand to be discriminate juga, kadang isu-isu alah orang lelaki bukan faham pasal perempuan, tak boleh juga kan. Maknanya isu tak boleh, tak tahu dan sebagainya, itu ayat-ayat yang perlu kita buangkan, ya. Maknanya kita sepatutnya menjadi advocates, memahamkan mereka kepada mereka yang tidak mampu untuk melakukan perkara ini. Jadi berbalik kepada masih lagi capacity building, pemahaman, pendidikan, ya, dan juga bagaimana kita nak meletakkan wanita itu, dan wanita juga jangan selalu sensitif sangat, dia mesti bercara tentang isu kalau dia jadi pemimpin, fikir juga yang mereka ni mewakili semua dan bukan sahaja golongan tertentu. Itu pandangan saya lah. Okey, apa pandangan YB berkenaan dengan penglibatan wanita dalam kerajaan setelah diumumkan secara lengkap barisan kabinet dan juga timbalan menteri? Kalau kita lihat 18% dalam barisan kabinet menteri wanita, ya, dan kalau dikatakan angka wakil wanita agak kecil, 3 wanita diberikan kepercayaan meraja portfolio yang penting, ya, selain daripada Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Belia dan Sukan. Kita ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan juga portfolio undang-undang yang dijaga oleh Menteri Wanita. Ada 7 timbalan menteri wanita. Adakah YB rasa cukup? Itu saya cakap, saya nak sebut tentang persoalan cukup atau tidak itu, kita melihat tentang kalau kita serius tentang isu kecukupan ataupun polisi yang kita sebut 33% itu, pastinya tak cukup kan. Maknanya kita kena setiap masa ingatkan, pada saya perlu kita peringatkan supaya kalau kita serius untuk meletak 30% ini, regardless, tidak kira di mana peringkat pun, kita kena mulakan usaha ini kan. Sebab itu kalau kita sebut kita puas hati atau tidak, ya, cukup atau tidak, pastinya selagi capaian itu tidak cecah kepada angka yang ada, it should be a floor ataupun satu lantai yang sekarang ini telah pun dicapai. Dan di situlah sebenarnya cabaran besar kepada kerajaan ataupun pihak-pihak yang diberikan tanggungjawab tersebut. Jadi saya rasa bicara tentang persoalan ini perlu kita bicarakan tentang bila kita nak capai ni. Yang sepatutnya kita dah letak dah sasaran tu, macam doktor cakap tadi lah, asyik berubah kan, 20, 30. Jadi kita tak serius meletakkan. Mungkin apakah pertimbangan yang kita lebih jang, kenapa pertimbangan kita tak dicapai tu? Itu kita kena cakap kan. Doktor, antara perkara yang disebut berkenaan dengan dilema yang dihadapi oleh ahli politik wanita ialah tadi mungkin antara perkara-perkara yang telah pun disebut oleh panelis kita, seperti unconscious bias, mungkin absent-mindedly mereka mendiskriminasi kita. Contohnya antara lain ialah limited career advancement opportunities. Jadi untuk ahli politik wanita kita di Malaysia, sejauh mana mereka boleh pergi kalau mereka mahu berimpian dan bercita-cita, dan kita juga nak bercita-cita lebih lagi, ahli politik wanita kita ni boleh bawa wanita sampai ke mana? Adakah dalam near future yang kita boleh lihat mereka akan jadi Perdana Menteri wanita contohnya, ataupun ke mana sebenarnya kita nak capai? Memang apa yang berlaku kita nampak macam ada kekurangan sikit, tetapi bila dalam kabinet, kalau kita lihat perbandingan dahulu dengan sekarang, memang ada banyak juga anjakannya tu. Kalau dahulu memanglah 5 orang menteri, dahulu pun 5 orang menteri, tapi kabinetnya besar. Ya. Kalau ikut daripada peratusan setakat ini, kalau dikira termasuk dengan timbalan menteri, ada dah 26%, 26.8%. Dah sikit lagi hendak ke. Jadi apabila kita tengok di situ, maknanya pemilihan itu telah mengambil kira, ya, isu ke arah untuk memastikan lebih ramai wanita sebagai pemimpin di dalam peringkat paling tinggi dalam negara. Ya, saya nampak di sini, nampak anjakannya. Kalau dahulunya tak sampai pun 18% menteri dan timbalan menteri wanita dalam kabinet-kabinet lepas, tetapi kini nampak anjakan yang cukup bagi saya besar juga, walaupun masih belum sampai 30%. Dari segi sudut kerjaya, memang daripada dulu sampailah sekarang wanita memang aktif dalam politik, ya. Namun
kalau dulu tu ada tokoh wanita seperti Khadijah Siddiq dipecat hanya kerana suaranya terlalu feminis, terlalu memperjuangkan wanita, ya. Dan juga selepas itu adalah, ya, apabila terlalu bersuara dengan lantang, tidak dijadikan calon dan sebagainya, memang wujud. Tetapi kini kita nampak macam mana media-media mempromosikan tentang kepentingan kepimpinan wanita, bagaimana parti-parti politik juga sekarang. Kalau kita tengok hari itu UMNO, ya, dah berjanji untuk meletakkan 30%, ya, calon wanita, tapi tak berjaya. Dan wanita UMNO sendiri mengkritik dengan suara lantangnya. Kalau dahulu, seperti yang saya pemerhatian saya pada PRU ke-14, apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin wanita dalam setiap parti, mereka hanya mengatakan kami akur dengan keputusan Presiden dan kami tetap taat. Ya, jadi ini isyarat yang bagus. Ya, tetapi kini untuk PRU ke-15, kami dapat sebagai pemerhati politik, penganalisis politik, kami nampak anjakan dan keberanian dan juga sokongan daripada, sudah tentu daripada bantau PRU 15, iaitu NGO wanita. Kita ada lebih daripada 200 NGO, bukan sahaja NGO wanita tetapi juga NGO demokrasi yang dan juga hak asasi manusia bersama-sama pantau PRU 15. Menyebut berulang-ulang kali, media pun berulang-ulang kali menyebut kepentingan lebih ramai wanita sebagai pemimpin rakyat. Dan kalau kita tengok di sini, insya-Allah, ya, wanita telah lama dalam politik, teruskan perjuangan. Dan kita juga ada, ya, macam pemimpin wanita macam YB Rodia, kita ada pemimpin wanita macam Datuk Mumtaz, dan kita ada menteri wanita macam tadi saya dengar daripada YB Fadlina menyebut tentang guru bahagia anak murid ceria, ya, pelajar ceria. Itu adalah sentuhan sudut pandang seorang pemimpin wanita. Yang mungkin jarang-jarang terhasil kalau ia tidak diketuai oleh seorang menteri wanita. Gitu. Ada juga menteri lelaki yang juga mempunyai pendekatan yang bersifat feminin. Bukanlah dia lembut apa, tapi dia ada sentuhan itu. Ada juga. Maksudnya elemen-elemen yang seni itu, yang halus itu, yang selalunya dikaitkan dengan wanita. Apabila wanita menjadi pemimpin, mereka akan membawa perkara itu lebih tinggi lagi lah. Saya harapkan kita ada banyak masa untuk bercakap sebab saya rasa ini sangat menarik, tapi kita sudah sampai ke penghujung dan saya perlu akhiri dengan Datuk Mumtaz di talian Zoom kita. Datuk, sebagai penutup, saya konklusi juga bercakap tentang peranan wanita di blok pembangkang kali ini apabila Parlimen bersidang. Datuk sendiri dalam blok parti yang pernah berada di peringkat kerajaan persekutuan dan kini di pembangkang, apa yang naratif yang Datuk akan bawa bersama rakan-rakan lain? Adakah ia lebih mudah sebenarnya di kerusi pembangkang kerana kita mungkin lebih ofensif sedikit berbanding perlu defensif? Bagaimana, Datuk? Okey, terima kasih, soalan yang sangat menarik, ya. Saya kira saya dah ada rekod di Parlimen sebagai ahli dewan negara, ya. Saya nampak dalam hal ini kita bukan menjadikan medan Parlimen sebagai medan untuk kita menghentam ataupun nak tunjuk siapa-siapa lebih pandai, siapa lebih bersalah. Tetapi kita nak cari satu dasar, kita tampil sebagai Kelantan, kita kerajaan. Di pusat kita mungkin sebagai pembangkang. Jadi kita nak cari solusi. Dalam hal ini kita nak jadi pembangkang yang bijak dan membina bagaimana nak mengimbangi keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan supaya kita boleh menunjukkan kepada masyarakat kita ni politik matang dan sejahtera. Jadi kita lihat contoh isu yang saya berminat nak bawa. Contohnya macam caretaker dan isu berkenaan dengan wanita yang menjadi penjaga kepada ataupun menjadi suri rumah. Macam di Kelantan kita memang ada program namanya Cakna Suri, program yang kita buat skim khas untuk suri rumah. Dan di Kelantan lebih daripada 8 program yang kita buat ataupun lebih daripada 10 program yang kita buat khas untuk wanita suri rumah. Sebab bila dilihat dari segi kajian gender, mereka kaji wanita segi pendidikan, kaji dari sudut pasaran buruh, mereka kaji daripada sudut politik, tapi mereka tak kaji dan mereka tak buat KPI pun untuk ukur sumbangan wanita untuk ekonomi daripada sudut bagaimana dia memberikan kasih sayang dalam keluarga. Jadi dalam hal ini kita perlu membina suatu KPI sendiri, SOP sendiri, bagaimana dalam keadaan Malaysia, dalam keadaan masyarakat majmuk,
kita boleh memberikan solusi-solusi yang lebih menarik dalam keadaan hari ini pembangkang dengan dengan kerajaan jumlahnya tak jauh. Jadi kita memang, saya tampil kali ini bersama dengan rakan-rakan saya dan lagi 73 orang, dan saya kira mereka pun tak malah melihat kita sebagai sebagai seorang wanita, tapi sebagai seorang pemimpin wanita yang isunya dalam hal ini kita kira kita perlu membuat satu budaya baru dalam parlimen, wamen yang konstruktif, perbincangan yang lebih ke depan dan mesti berakhlak. Saya kadang-kadang gerun juga sebab saya daripada Dewan Negara, dan Dewan Negara perbincangan dia lebih lunak, tapi Dewan Rakyat ni saya tengok dalam suami gerun juga nak tengok, tapi kita berharapkan suasana lebih berfakta dan bernas supaya apapun keputusan yang rakyat diterima. Sebagai contohnya hari ini pengundi kita sangat bijak. Saya ada pengundi macam moderator kita Syarina ini bukan pengundi biasa ini. Pengundi lelaki kita membijak. Pengundi kita daripada kanak-kanak yang bakal jadi pengundi pun melihat apa yang berlaku. Jadi kita apa yang berlaku dalam masyarakat, dalam TV, kita tak mahu jadi pelakon dan kita tak mahu jadi pelawak dalam parlimen. Jadi akhlak kita, perbincangan kita mesti bernas, berfakta, dan kita mengharapkan suasana yang sama dan keadilan yang disebut dalam perbahasan sebelum ini, integriti, harapnya dapat dijaga oleh semua pihak dalam parlimen kali ini. Baik. Terima kasih kita ucapkan Datuk Mumtaz Maknawi, Ahli Parlimen Tumpat. Kita hubungi melalui salian Zoom bersama kita sepanjang sejam. Terima kasih juga untuk YB Rozah Ismail, Ahli Parlimen Ampang, Adun Batu 3, dan juga Dr. Sharifah Syairah Said Sheikh, penganalisis politik yang bersama-sama kita pada malam ini menjayakan topik representasi wanita dalam kerajaan dan pembangkang. Saya nak ucapkan terima kasih juga untuk tenaga kerja, penerbit kita, studio director kita, semua sekali, abang-abang juru kamera kita yang semuanya lelaki yang juga menghidangkan minuman pada kita ni, semuanya lelaki juga nak menjayakan topik bercakap tentang representasi wanita. Terima kasih untuk anda yang setia menonton siaran Ruang Bicara. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina.